وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita salat fardu subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Moga-moga memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rahman bagi menyatakan pentingnya kita menghayati Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Bila Allah Ta'ala perkenalkan zat dia sebagai yang Maha Penyayang, Allah Ta'ala senaraikan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Setelah Allah senaraikan nikmat-nikmat tu, Allah Ta'ala letakkan persoalan antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala senaraikan. Allah soal, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apakah lagi yang kamu wahai manusia dan jin dustakan? Jadi bila dia senaraikan nikmat tu, nikmat pertama sekali yang Allah Ta'ala senaraikan ialah Ar-Rahman. Maka ulama tafsir kata farahmatur rahmani akbarun ni'am. Sebab tu Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman mula-mula tu. Jadi nikmat pertama, nikmat paling besar yang Allah Ta'ala bagi pada kita adalah nikmat penyayangnya Allah Ta'ala. Itu nikmat pertama, Ar-Rahman, nikmat penyayangnya Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar. Baik, selepas itu Allah Ta'ala sebut nikmat kedua, 'allamal Qur'an, Allah mengajarkan manusia akan Al-Quran. Jadi nikmat yang kedua yang besar pula ialah nikmat kita tahu Al-Quran apabila Allah Ta'ala ajarkan. Baik, nikmat yang ketiga, khalaqal insan, Allah cipta manusia. Di sini ulama-ulama tafsir bicarakan kenapa Allah Ta'ala dahulukan mengajar Al-Quran lebih awal daripada cipta manusia. Sedangkan dari segi tertib biasanya cipta manusia dulu baru mengajar Quran. Sebab maknanya Allah Ta'ala yang Maha Penyayang, Dia ajar Quran, Dia cipta manusia. Maknanya kalau kita lah manusia, ajar Quran dulu ke cipta manusia dulu? Kalau tengok tertib kita lah, bukan tertib Allah Ta'ala punya, tertib kita. Tertib biasa kitanya, ajar manusia dulu ke Quran ataupun cipta manusia? Jawabnya cipta manusia dulu. Seolah-olah kalau ayat Quran tu kita, kalau ayat Quran, kalau kita Ar-Rahman khalaqal insan 'allamal Quran, baru rasa kena. Kan? Allah yang penyayang, Dia cipta manusia, Dia ajar Quran. Tapi Quran sebut Allah yang penyayang, Dia ajar Quran, Dia cipta manusia. Yang ni ulama-ulama sebut dalam ilmu taqdim wa ta'khir, ilmu taqdim al-kalimat wa ta'khiruha. Ilmu kenapa Allah Ta'ala mendahulukan ukapan ini, mendahulukan kalimah ini daripada kalimah yang lain. Jadi kata kata Sayyid Qutb, dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala mendahulukan penciptaan manusia, mengajarkan Al-Quran. Wa qaddamallahu ta'limal Quran ala khalqil insan li'anna bihi yatahaqqaqu ma'nal insan. Kata Sayyid Qutb, Allah Ta'ala mendahulukan ungkapan mengajarkan Al-Quran daripada menciptakan manusia kerana manusia hanya benar-benar ada makna manusia jika dia ada Quran.
Kalau dia tak ada Quran, dia tak berapa nak jadi manusia. Faham tak? Yatahaqqaqu ma'nal insan, barulah betul-betul mencapai hakikat makna kemanusiaan. Jadi manusia ni tuan-puan, kalau dia tak ada Quran, dia tak berapa nak jadi manusia. Itu maksud dia. Oleh kerana pentingnya Quran, maka Allah Ta'ala bagi tahu, Allah ajar Quran dulu baru cipta manusia, kerana manusia tidak sempurna kemanusiaannya jika tak ada Quran. Tu sebab tu dia letak Allamal Quran itu lebih dahulu daripada khalaqal insan. Itulah dia hebatnya Quran ni, menyebabkan kita kena sentiasa kaji Quran, baca Quran, untuk kita menjadi manusia yang benar-benar sempurna kemanusiaan kita. Kalau orang bijak macam mana pun tuan-puan, kalau tak ada Quran, tak berapa sempurna. Sebagai contoh, ramai orang pelajar-pelajar kita yang masuk universiti tapi tidak ada penghayatan Quran dalam diri dia, dia boleh streka anak orang sampai mati anak orang. Kenapa? Walaupun dia matematik hebat, sains hebat, sehingga dia boleh masuk universiti, maknanya dia cerdik lah akademiknya, tapi dia boleh ambil anak orang, dia streka sampai mati anak orang kan. Sebuah universiti di Malaysia, yang tuan-puan tahu kan kisahnya, bagaimana dia boleh pakat-pakat untuk streka anak orang sampai mati budak tu. Kalau orang tu ada nilai Quran dalam diri dia, insya-Allah dia tak buat benda tu, dia tak buat perangai kebinatangan tu. Tapi sebab dia tidak ada perangai kemanusiaan yang hanya boleh dibentuk melalui Al-Quran, maka dia sanggup buat gitu kat orang lain. Kenapa? Kerana tidak ada nilai Quran dalam diri dia. Oleh kerana itu kita kena sentiasa baca Quran, sentiasa hayati Al-Quran. Moga-moga kita menjadi manusia yang benar-benar manusia. Sebab itulah kata Dr. Mazli Malik, waktu dia jadi Menteri Pendidikan dulu, dia kata pendidikan ialah untuk memanusiakan manusia. Dalam ceramah ni saya tengok, dia datang kat Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dia kata pendidikan yang ingin saya bawa adalah pendidikan untuk memanusiakan manusia. Kenapa? Sebab manusia sekarang tak berapa nak jadi manusia. Soalannya, kenapa manusia tak berapa nak jadi manusia? Sebab manusia tinggalkan Quran. Jadi bila kita baca Quran, kita nampak. Saya bagi contoh dalam wabak wabak Covid ni kan. Bila kita tengok dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala menyerlahkan kekuasaan dia. Jadi bila berlaku Covid ni, kita pun ingat balik cerita yang berlaku kepada Namrud, cerita yang berlaku kepada tentera Abraha. Nak bagi tahu Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Kita meyakini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai satu dunia susah kerana dengan hanya satu makhluk yang bernama Corona. Makhluk tu bukan besar pun, kecil tak nampak, tapi yang besarnya adalah kuasa Allah Ta'ala. Jadi waktu inilah kita nampak sehebat mana Namrud pun, Namrud raja yang mengaku jadi Tuhan, sehebat mana Namrud pun, kalau Allah nak musnahkan, tidak susah bagi Allah, hanya hantar nyamuk, mati Namrud. Begitu juga sehebat mana tentera Abraha pun tuan-puan, kalau Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia, dia tak perlu hantar yang besar-besar, dihantar sijil, dihantar burung yang membawa sijil, mati habis. Nak bagi tahu kalau Allah nak hancurkan, Allah nak musnahkan, cukup senang bagi Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala berfirman, walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah Ta'ala seluruh tentera langit dan bumi. Dalam peristiwa Abraha, ketika mana tentera Abraha ni dia dia tangkap kambing-kambing peliharaan orang kota Mekah. Dia tangkap. Kemudian dia pun hantar utusan suruh panggil pemimpin kota Mekah supaya bincang dengan dia. Bincang apa? Bincang jangan kacau kami, sebab kami bukan nak bunuh orang pun, kami nak datang hancurkan Kaabah je. Jadi panggil ketua kamu. Maka dibawalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang bincang.
dalam kitab tafsir Al-Azhar, Hamka menyatakan bila mana Abrahah melihat wajah Abdul Muttalib yang penuh dengan kehebatan, disebut dalam kitab dia Abdul Muttalib berjanggut dan berjambang, dan muka dia tu muka power, menyebabkan Abrahah yang duduk di atas kerusi turun untuk duduk sama-sama di bawah sebab gerun dengan muka Abdul Muttalib. Jadi dia pun bagi tahu, aku datang ni sebenarnya bukannya nak apa, bukannya nak bunuh orang, aku nak hancurkan Kaabah je. Jadi aku harap kau bagi tahu pada rakyat-rakyat kau, jangan kacau kami. Aku bawa gajah apa ni, jangan kacau kami. Apa jawab Abdul Muttalib? Abdul Muttalib kata, aku pula datang, aku nak ambil kambing-kambing yang kau tangkap ni. Sebab kau tangkap kambing tu kambing rakyat aku. Aku nak bincang, hantar baliklah kambing tu. Hantar balik kambing tu, kerana kambing tu hak rakyat aku. Aku kena ambil. Kata apa nama Abrahah, aku ni tengok muka kau power, menyebabkan aku turun ke bawah hormat kau. Tapi bila aku kata nak runtuhkan Kaabah, kau relax je, kau tak lawan apa ni? Jawab Abdul Muttalib, aku jaga harta rakyat aku. Kaabah tu bukan harta aku, Kaabah tu Allah punya. Jadi kalau kau runtuhkan Kaabah, Allah akan hentamlah kau. Aku tak ada apa-apa, sebab aku datang nak ambil harta aku. Kaabah pula harta Allah Ta'ala. Kau lagi nak hancurkan Kaabah, Allah Ta'ala lagi kuasa. Jadi dia kata, aku ingat ke kau ni hebat, ingat ke kau nak lawan buat apa, bukan harta aku. Kemudian Abdul Muttalib pun balik. Ketika balik tu Abdul Muttalib baca satu syair, innal abda yamna'u rihlahu famna' rihalaka. Innal abda, sungguhnya hamba kamu ni itu Abdul Muttalib ni. Innal abda yamna'u rihlahu, mengawal harta dia. Famna' rihalaka, wahai Allah, kau pun kena jaga hartamu. La yaghlibanna salibuhum wa mahaluhum abadan mahalaka. Kekuatan yang ada pada tentera Abrahah, kehebatan yang ada pada tentera Abrahah tidak mampu mengalahkan kekuatan dan kehebatan yang ada padamu. Dia cakap dengan Allah Ta'ala, in kunta tarikahum fal amru badalaka. Tapi kalau kau nak biarkan mereka hancurkan Kaabahmu, maka itu terpulang kepadamu ya Allah. Jadi dia nak bagi tahu Kaabah ni bukan milik kita, milik apa? Milik Allah. Kalau Allah, sebab milik Allah, Allah akan jaga. Maka Abrahah ini bila datang, Allah Ta'ala jaga Kaabah dia. Bila Allah Ta'ala jaga Kaabah dia, bukan Abdul Muttalib dan orang-orang Makkah yang menyelamatkan Kaabah, tapi Allah sendiri. Melalui apa? Melalui Allah Ta'ala hantar burung-burung yang berbondong-bondong membawa sijil, membawa sijil dan menjatuhkan batu-batu sehingga rosak dan mati, hancur apa nama tentera-tentera dia. Jadi mengikut tafsiran ulama, antaranya Hamka dalam tafsir Azhar, dia kata berdasarkan pandangan Abdullah ibn Abbas, inilah pertama kalinya berlakunya penyakit cacar dalam masyarakat Arab. Iaitu bila sijil tu dijatuhkan oleh burung-burung kena kepada apa nama gajah-gajah dan tentera-tenteranya, maka Allah Ta'ala kata faja'alahum ka'asfin ma'kul, jadilah tentera-tentera itu seperti daun yang dimakan ulat. Jadi daun yang dimakan ulat itu, kata sebahagian ulama tafsir, adalah penyakit cacar. Itulah asal usul penyakit cacar dalam masyarakat Arab, kata ulama-ulama tafsir. Jadi nak bagi tahu Allah nak hancurkan, Allah turunkan penyakit, iaitu penyakit cacar. Habis. Ini nak bagi tahu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit yang berlaku zaman sekarang, tuan-puan, merupakan satu kekuasaan Allah Ta'ala yang memeningkan satu dunia untuk mencari vaksin. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak bagi peluang, tak bagi ruang dan peluang untuk manusia jumpa, tak jumpa. Tapi dia punya ubat ada tak? Ada.
Kenapa ada? Sebab Nabi bersabda, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada ubat. So sekarang kena cari ubatnya untuk selesaikan masalah. Jadi nak cari ubat tu, kerja siapa? Kerja pakar-pakar, doktor-doktor cari ubat. Kerja kita doa banyak-banyak supaya cepat jumpa ubat. Jadi ahli-ahli masjid ni kena doa banyak-banyak. Nak harap tuan-puan cari ubat, tak jumpa dah. Sebab bukan kepakaran kita. Maka kita pun doalah, Allahumma dawina bidawaika, ya Allah ubatilah kami dengan ubat dari sisimu. Washfina bishifaika, sembuhkan kami dengan penawar daripadamu. Wa'afina min balaika, afiat sejahterakan kami daripada ujian-ujianmu. Wasrif 'annal adha wal amrada wal asqama wal balaa wal waba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tolong jauhkan daripada kami adha, kesakitan, al amrada wal asqam, penyakit-penyakit, al bala, bala bencana, wal waba, dan pandemik-pandemik. Minta Allah Taala jauhkan. Ni kerja siapa? Kerja ahli masjid. Sebab itulah diminta oleh Jabatan Agama untuk kita baca doa qunut nazilah. Kenapa? Kerana itulah yang mampu kita minta dengan Allah Ta'ala. Adapun doktor-doktor apa semua, selain mereka berdoa, mereka buat kerja nak cari. Cikgu-cikgu buat penjarakan sosial. Pergi sekolah, buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Itulah usaha kita. InsyaAllah dinilai berpahala di sisi Allah Ta'ala. Lepas keluar daripada pintu pagar tu, tak ada penjarakan sosial dalam budak-budak tu. Yang tu tak tahu kerja siapa lah. Sekadar yang kita mampu, kita buat. Sebab apa? Allah Ta'ala menilai seseorang itu atas usaha dia. InsyaAllah Allah Ta'ala hargai usaha dia. Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah Ta'ala ni syakiran, amat pandai menghargai. Kalau kita duduk diam-diam, tak marah, kena buat penjarakan sosial, kena buat tu, kena buat ni, kita duduk diam-diam. Aku buat ni kerana apa? Kerana aku usaha untuk tak merebaknya penyakit ni sekadar dalam ruang lingkup kuasa yang aku ada. Moga-moga dinilai berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tulis pula kat Facebook. Cikgu belajar tinggi-tinggi, kerja cat lain, nak suruh tengok 1 meter susung. Tak suruh cakap gitulah. Kenapa? Apa yang kita buat ni pasti berpahala di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau tulis dalam Facebook tu ni takut tak boleh pahala dah pula. Rugi dah, tak boleh pahala dah boleh gaji free dah. Kan? Boleh gaji okey dah, alhamdulillah lah. Jadi apa yang kita buat tu dinilai berpahala di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita ada usaha sekadar apa yang kita mampu untuk mengekang wabak ini. Moga-moga Allah Ta'ala berikan pahala kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kesejahteraan dan selesai masalah dengan usaha kita semua ni. Allah Ta'ala tengok sungguh, cikgu pun sungguh, pensyarah pun sungguh, doktor pun sungguh, ahli masjid pun doa qunut nazilah hari-hari, tengok kesungguhan kita semua. Maka Allah Ta'ala pun bereslah, nampak sungguh sangat tu, Allah Ta'ala angkat wabak ni. Mana tahu? Kan? Sebab kesungguhan yang ada pada diri kita ni, doa kurang, apa lagi? Usaha kurang. Memanglah Allah Ta'ala tak bagi kejayaan. InsyaAllah kita akan berjaya mengekang wabak ini dengan kesungguhan dan doa daripada kita. Kerana yang turunkan penyakit adalah Allah, yang selesaikan penyakit pun adalah Allah. Dan sebelum ni pun sudah Allah Ta'ala selesaikan. Bila saya tengok lengan saya ni, dia ada satu BCG, satu lagi. Ada BCG kan? Tanda, ada satu tanda lagi. Saya tanya mak, ni tanda apa ni? Kenapa adik tak ada? Saya tanya dia. Mak kata ni tanam cacar. Oh, tanam cacar? Ya, waktu Rifki lahir dulu dia ada cacar, dia kata. Waktu tu wabak cacar ada. Budak-budak kena tanam cacar, istilah dia. Oh gitu. Sekarang tak ada dah. Tak ada. Kan tak ada. Dia ada, kalau baby baru lahir, ada vaksin cacar. Tak ada vaksin cacar. Yang adanya hepatitis B lah apa semua kan. Jadi Rifki tu ada lah zaman tu, kena bawa vaksin lah. Sekarang tak ada. Kenapa? Sebab zaman tu zaman cacar. Oh gitu. Jadi cacar selesai. Kalau cacar tahun 1976 saya lahir boleh selesai,
COVID-19 pun insya-Allah boleh selesai. Syarat jumpa vaksin. Jadi sebelum ni dah ada dah rekod selesai, jadi akan ada juga rekod selepas ni selesai. Jadi siapa-siapa yang ada tanda cacar tu, itu tanda ketuaan sebenarnya. Buka tengok, kalau ada tanda cacar tu maknanya dah tua tu. Golongan-golongan tu. Sebab budak-budak tak ada. Maknanya sebelum ni dah ada kes selesai. Sekarang ada pula kes, insya-Allah selesai dah. Sebelum ni dah selesai, apa susahnya? Jadi di sinilah kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura, Allah Ta'ala cerita bila melihat kekuasaan Allah ni, langit yang hebat, yang besar tu pun boleh pecah. Quran kata, takadus samawati yatafattarna min fawqihim. Quran kata, hampir-hampir langit itu terbelah. Kerana apa terbelah? Ulama tafsir kata ada 3 sebab langit ni hampir terbelah dan pecah. Yang pertama, kerana mereka, iaitu langit, melihat kekuasaan Allah yang hebat. Jadi langit ni rasa gerun. Bila langit ni gerun dengan kekuasaan Allah, dia boleh jadi pecah dan runtuh sebab gerunnya langit kepada kekuasaan Allah. Itu pertama, pandangan pertama. Pandangan kedua, ulama sebut langit tu jadi pecah. Kenapa? Kerana malaikat yang ada kat langit itu banyak bertasbih dan bersujud kepada Allah. Ramai sangat. Likasratil malaikah yasjuduna wa yarka'un. Kerana banyaknya malaikat sedang sujud dan sedang rokok di langit sana, sehingga hampir runtuh langit. Ini berdasarkan tafsiran daripada sabdaan Nabi. Nabi kata, innakum la tarawna ma ara wa la tasma'una ma asma'. Dia kata, kamu tak tengok apa yang aku tengok dan kamu tak dengar apa yang aku dengar. Attat as-sama'u wa haqqa an ta'itta. Maksud dia, attat as-sama'u, aku nak bagi tahu langit sudah attat. Attat ni daripada perkataan atid. Atid dengan makna sautul ibil li thiqali ahmaliha. Sautul ibil, bunyi yang unta kerana berat tanggungannya. Unta bila ambil barang letak atas belakang dia, berat sangat, unta ni akan berbunyi. Bunyi itu atta. Maknanya sebab berat sangat tanggung beban, dia berbunyi. Dalam bahasa Melayu dia bagi tahu apa? Bahasa Melayu, bunyi unta sebab berat sangat. Mengeluh. Bunyi mengeluh. Kita panggil apa? Mengeluh ke mendengus ke ikut Maknanya sebab berat sangat dia mengeluh. Jadi Nabi pun bagi tahu, langit sekarang sedang mengeluh kerana berat tanggungannya. Dan wa haqqa an ta'itta, dan berhak untuk dia mengeluh. Kenapa berhak untuk dia mengeluh? Kerana kata Nabi SAW, ma fis sama'i min mawdi'i qadamin. Dalam riwayat lain, ma fis sama'i min mawdi'i arba'i asabi'. Dia kata di langit tu tidak ada satu ruang pun walau sebesar tapak kaki. Dalam riwayat lain, walau sebesar 4 jari, melainkan ada malaikat yang rokok dan sujud di situ. Maknanya langit yang luas tu, malaikat duduk, tidak ada ruang walaupun sebesar tapak kaki yang tidak disujud oleh malaikat. Menyebabkan langit tu berat dan hampir pecah. Itu tafsiran yang kedua. Jadi nak bagi tahu malaikat ni kerja dia, ayat selepas tu, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat bertasbih kepada Allah Ta'ala. Wa yastaghfiruna liman fil ard, dan mereka minta ampun kepada orang yang kat muka bumi. Jadi nak bagi tahu, langit hampir pecah kerana malaikat sujud banyak, tak ada ruang. Tu tafsiran kedua. Adapun kita, ruang banyak tu pun tak penuh lagi masjid. Waktu PKP baru ni bising, buka masjid, bila masjid buka, ruang-ruang tu sudah ada penjarakan, tak penuh lagi.
bukan 4 jari, bukan 1 tapak, 1 meter. Satu masjid ni bukan 1 meter, berapa meter? Tak ada, tak penuh juga. Itu manusia. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, pandangan yang ketiga yang disebut oleh ulama tafsir kita, antaranya Hamka juga berpandangan sebegitu, ialah langit tu hampir pecah kerana dosa manusia banyak. Kerana dosa manusia banyak, berdasarkan firman Allah dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Manusia mendakwa Allah ada anak. Geng Kristian kan? Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah melakukan satu pendustaan yang besar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit nak pecah sebab dosa mengatakan Allah ada anak. Jadi ulama-ulama tafsir menyatakan sebab manusia ni banyak buat dosa, langit hampir runtuh. Jadi 3 sebab langit nak runtuh. Yang pertama kerana gerun kepada Allah Ta'ala. Yang kedua kerana beratnya menanggung malaikat buat ibadat atas sana. Dan yang ketiga kerana dosa manusia ni terlalu banyak. Jadi nak bagi tahu bahawasanya langit sebesar-besar langit tu pun hampir-hampir pecah kerana gerun kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kita pun patut rasa gerunlah dengan kekuasaan Allah Ta'ala ni. Gerun kenapa? Gerun sebab tak jumpa-jumpa lagi. Kalau Allah Ta'ala tak bagi jumpa, tak jumpa. Bila kita rasa gerun kepada Allah Ta'ala ni, kita pun angkat tangan berkunut kepada Allah Ta'ala. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik. Ya Allah, aku mohon bantuanmu ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah, aku mohon petunjukmu ya Allah. Ni kunut nazilah ni bagus, bukan tak bagus, bagus sangat dan amat perlu untuk kita baca. Tapi saya pergi setengah-setengah masjid ni, imam dia mungkin baru ngapal, baca salah baris situ, salah alif lam, kita nak amin pun sakit hati. Jadi saya nasihatkan kalau nak baca, kalau tak berapa nak lancar, letaklah skrip tu kat depan, baca biar betul. Inna azabaka bil kuffar, inna azabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allah Ta'ala bagi tahu, inna azabakal jidda, sesungguhnya azab kamu yang pedih itu, bil kuffar, dengan orang kafir. Yang saya dengar ada baca bil kufri, ada juga salah dah, banyaklah salah. Dengar syarrul makhawifi ajma'in, dia baca terbalik, syarrul mawafkhifi ajma'in, sebab dia baru ngapal. Jadi saya harap kalau imam-imam baca doa kunut tu, baca biar tepatlah kunut nazilah. Sebab kita nak aminkan benda besar ni. Benda apa? Benda wabak yang ini kita jauhi, tapi baca salah. Jadi saya harap letak kat depan tu doa kunut nazilah tu, biar baca betul. Sebab banyak masjid saya pergi, dia baca salah barisnya, salah tunya, salah ni. Kita nak amin pun tak puas hati, rasa tak puas hati, geram, rasa nak naik pergi jadi imam juga, tak masalah dah. Jadi nak baca betul, pastikan betul, boleh nak baca dan kena baca sebab makna cantik. Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah aku mohon bantuanmu. Sebab apa? Sebab tak ada dah boleh minta sekarang bantuan melainkanmu. Wa nastaghfiruka, aku mohon keampunanmu. Sebab apa? Sebab dosa kami lah kamu uji kami macam ni. Wa nastahdik, dan aku mohon petunjukmu. Sebab kalau tak ada petunjukmu, tak jumpa sampai bila-bila pun vaksin kalau tak ada petunjukmu. Wa nu'minu bika, dan kami beriman kepadamu. Wa natawakkalu alaika, dan kami bertawakal kepadamu. Wa nusni alaikal khaira kullah, dan kami buat pujian-pujian yang baik-baik hanya untukmu. Nashkuruka, kami bersyukur kepadamu. Wala nakfuruka, kami tidak kufur kepadamu ya Allah. Wa nakhla' wa natruku man yafjuruk, dan kami bebaskan diri kami tinggalkan orang-orang yang buat maksiat kepadamu ya Allah. Narju rahmatak, Allahumma iyyaka na'bud, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah. Wa laka nusalli wa nasjud, dan hanya kepadamu kami bersembahyang dan kami bersujud. Wa ilaika nas'a wa nahfid, dan hanya kepadamu ya Allah kami bersungguh-sungguh dan mengharap. Narju rahmatak, kami harap rahmatmu. Wa nakhsha azabak, dan kami takut azabmu.
Kan cantik tu. Inna azabakal jidda bil kuffari mulhid. Sesungguhnya azab-azab kamu yang berat ini akan mengena kepada golongan-golongan kufur yang ingkar kepadamu. Allahumma hafazna wal muslimin. Tolong jaga kami, jaga orang Islam seluruhnya. Wa qina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in. Mohon kamu pelihara kami dan juga orang Islam seluruhnya daripada keburukan-keburukan yang kami takuti seluruhnya. Maknanya cantiklah doa ni. Wahfazna minal fitan. Jagalah kami daripada fitnah-fitnah wal bala wal waba wa saulatiz wa syururil ghawgha wa saulatiz zalimin. Allahumma rfa' 'anna al-qahta. Angkat daripada kami kalau ada kemarau. Ada kemarau, tolong angkat. Wal waba, wabak-wabak tolong angkat. Wa jami'an wa'il bala, dan seluruh jenis bala-bala angkat. Cukuplah ya Allah. Tu mohon kepada Allah Taala. Jadi bila kita mohon kepada Allah Ta'ala di sini, kita nampak kekuasaan yang ada pada Allah Ta'ala. Itu hikmat pertama, meyakini betapa kuasa Allah Ta'ala itu terlalu hebat. Itu pertama. Yang kedua, hikmat COVID yang kedua ni, kita dapat di sini ada panduan daripada Nabi SAW. Jadi kita yakin bagaimana Nabi SAW, Islam ni jalan penyelesaian. Okey, yang duk sibuk sekarang penjarakan sosial ada tak pada zaman Nabi? Bila berlaku penyakit ada. Nabi bagi tahu rambut dah. Nabi kata apa? Wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Nabi kata hendaklah kamu jauhi diri kamu, larikan diri kamu daripada pesakit-pesakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Maknanya yang kita nak sebut penjarakan sosial ada panduannya daripada Nabi. Bila Nabi suruh jauhkan diri daripada pesakit-pesakit kusta sebagaimana kamu jauh diri daripada singa. Nak bagi tahu tuan-puan, nak tanya tuan-puan, kita kalau jauh daripada singa, penjarakan sosial kita dengan singa 1 meter ke berapa meter? Nak tanya lah. Penjarakan sosial kita dengan singa berapa meter? Jauh lagi lah. Maknanya Nabi nak bagi tahu, kalau kita buat 1 meter tu pun kamu dah bising, tak patut. Zaman Nabi bukan 1 meter tuan-puan. Nabi suruh jauh daripada pesakit kusta ni. Sejauh kamu lari daripada singa, berapa meter agak-agak semeter ke singa? Ada. Nak bagi tahu bahawasanya kalau doktor suruh buat penjarakan sosial, maknanya benda ni sama dengan cara Nabi suruh buat. Betul lah tu. Satu. Yang kedua, ketika berlaku wabak di zaman Sayyidina Umar, apa yang Sayyidina Umar arahkan? Jangan kamu pergi tempat wabak, dan orang yang berada tempat wabak tu jangan keluar daripada tempat wabak. Dan benda ni lah yang berlaku. Apa? Dilarang rentas negeri. Baru ni kan? Betul lah tu. Dilarang rentas negeri lagi. Apa nama? Banyak larangan-larangan baru ni. Saya bawa kereta sebab saya duduk kat kampung baru ni. Bawa kereta nak hantar anak saya sebab satu kereta boleh duduk 2 orang kan. Nak pergi daripada rumah saya ke rumah mertua saya. Rumah mertua saya tu bukan jauh pun, lebih kurang 10 minit sampailah. Dan tidak ada roadblock pun. Tapi bila nak pergi rumah mertua ni, bawa isteri, hantar balik rumah bapak, mak pula bawa anak sulung, hantar. Sebab apa? Polis tak berhenti dorang. Takut-takut tengok ramai, kena saman tak ada pasal. Adakah saya marah polis? Tak marah. Sebab apa? Sebab memang kaedah Nabi ajar tak boleh rentas negeri kalau ada wabak dan sebagainya. Jadi itulah usaha kerajaan buat. Kita patuh je lah. InsyaAllah ada pahala. Ada. Tak apa, waktu tu minyak pun murah, beres. Ada. Minyak pun RM1 waktu tu. Maknanya kita usaha, tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau marah rentas negeri, tak boleh nak apa nama orang luar negara masuk negeri kita, orang daripada negara-negara yang ada wabak tak boleh masuk negeri kita dan sebagainya. Itu betul. Sebab siapa aja? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ajadah suruh buat gitu. Jadi di sini kita nampak bahawasanya Islam ni adalah penyelesaian terhadap segala jenis perkara. Penyelesaian. Bila ada orang bising tak boleh sembahyang kat masjid. Saya duduk kat Kelantan 14 hari bulan 3 saya sampai.
17 hari bulan 3 saya berceramah di masjid kampung saya. 18 hari bulan 3 mula PKP. Kata siapa nama pengurusi masjid saya, datang jumpa ustaz. Ustaz ceramah, ustaz cerita tentang jangan datang masjid. Pelik sungguh. Saya kata kenapa? Pakcik-pakcik ni duduk bising. Dia kata apa tak bagi datang masjid? Wabak daripada Allah Ta'ala tak bagi datang masjid, tutup masjid. Dia kata aku nak datang juga. Pakcik-pakcik ni nak datang juga pakcik-pakcik ni. Jadi kami ni geng-geng AJK dia bagi tahu jangan datang, tak dengar. Dia kata mungkin ustaz bagi tahu dia dengar tak, sebab ustaz jangan-jangan datang. Balik sekali-sekala mereka pun kenal ustaz asal orang sini. Ustaz ceramah jangan datang masjid. Tak pernah aku ceramah jangan datang masjid. Kali tu lah pertama suruh jangan datang masjid. Saya pun ceramah walaupun 17 bulan. Saya kata jangan datang masjid jangan datang masjid sebab ini arahan. Kerana apa? Kerana zaman dulu dah berlaku dah. Bila zaman dulu berlaku dah sehingga keluar apa nama skrip azan sallu fi rihalikum. Ada skrip zaman dulu dalam azan tu, sembahyanglah olehmu di rumah-rumah kamu. Jadi benda skrip ni bukan direka oleh menteri zaman sekarang. Skripnya ada zaman dulu lah, zaman ulama-ulama, zaman sahabat-sahabat. Dan skrip itu dipatuhi oleh sahabat-sahabat, dipatuhi oleh ulama-ulama. Mereka tak datang sembahyang kat masjid kerana sehingga ada skrip tu sallu fi rihalikum. Kalau para sahabat, orang-orang hebat zaman dulu bila berlaku wabak, suruh sembahyang kat rumah, pakat sembahyang kat rumah, tak datang masjid, pakcik-pakcik yang ada sini rasa lebih soleh daripada sahabat. Macam mana? Sebenarnya gitu. Lebih soleh daripada sahabat kan? Confirm soleh sahabat daripada kita. Kalau sahabat yang ambil berat tentang sembahyang jemaah pun tak datang, pakcik-pakcik yang sembahyang jemaah pun apa nama kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang, jawabnya tak usah datang. Pahala jangan bimbang. Pahala tetap 47. Sebab Nabi SAW dah janji dah, dia panggil ruwadul masjid. Ruwadul masjid ni kaki masjid lah. Kaki masjid ni tuan-puan, saya kata kalau dia tak datang sebab sakit pun dia dapat pahala. Sebab dalam riwayat sebut yaftaqiduhal malaikah, malaikat cari. Bila tak datang hari tu, malaikat cari kenapa tak datang. Maka tengok-tengok dia tak sihat, demam, maka Allah Ta'ala bagi pahala. Ini kita tak datang walaupun bukan sebab demam, sebab arahan daripada kerajaan Malaysia jangan datang, insya-Allah sembahyang kat rumah pun dapat 27 juga. Jangan bimbang. Ceramah tajuk tu 17 hari bulan. Besok 18 hari bulan pakat tak datang. Alhamdulillah. Sampai sekarang pun tak berapa nak datang. Tu masalah. Tu masalah penyakit pun dah. Tu nak cerita betapa apa nama Islam ni penyelesaian. Jadi kalau orang duduk jawab ni, kita tengok apa yang ulama-ulama kita buat ni betul dah. Betul dah. Jadi alhamdulillah sekarang dah ada peluang datang. Inilah dia kehebatan Covid ni, kita dapat ilmu banyak. Ilmu yang ketiga kita dapat, selain daripada selain daripada usaha yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat mengekang wabak yang boleh kita jadikan panduan, di sana juga terdapat doa-doa yang banyak yang Nabi wariskan kepada kita, yang boleh kita berdoa, yang sebelum ni kita tak hafal ke doa. Alhamdulillah, sebab wabak ni kita hafal. Kalau kat Kelantan tu dia kat Kelantan dia gantung banner doa. Pergi nak sampai rumah saya kat simpang tu ada banner doa, gambar menteri besar duk doa. Doanya riwayat daripada Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Dulu saya tak hafal, saya hafal lah sebab banner banyak. Allahumma inni, ya Allah jauh sesungguhnya aku, a'udzubika mohon kamu lindungi aku, minal barasi daripada baras sopak, wal judham, judham ni kusta, wal junun, junun ni gila, wa min sayyi'il asqam, dan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi kalau boleh kita baca tiap-tiap hari, insya-Allah penyakit berbahaya tak ada lah. Masuk ke penyakit berbahaya, kanser ke, darah tinggi ke, kencing manis ke, berbagai jenis penyakit, insya-Allah Allah Ta'ala akan jauhkan. Dan doa ini dihafal kerana apa? Kerana Covid ni lah. Dan termasuk Ustaz Rifki pun hafal sebab zaman Covid ni lah.
Jadi rahmat dah juga. Dapat hafal doa Nabi, dapat amal doa Nabi. Itu kelebihan doa. Ada lagi doa lagi. Ada lagi, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku mohon Engkau lindungi aku daripada jahdil bala. Jahdil bala, bala yang berat. Wa darakis syaqa. Mohon Engkau lindungi aku daripada kena perkara-perkara yang bersifat syaqa. Syaqa ni kecelakaan, nahas dan sebagainya. Wa su'il qada, dan ketentuan yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan mohon Engkau lindungi aku daripada musuh ambil peluang terhadap kelemahanku. Syamatatil a'da. Itu doa yang kedua yang Nabi ajar, yang boleh kita baca. Doa yang ketiga yang boleh kita baca, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati. Ya Allah, aku mohon Engkau lindungi aku daripada hilangnya nikmat. Sekarang banyak nikmat yang hilang. Nikmat yang hilang. Kalau orang kerja, hilang nikmat kerja. Kalau cikgu, hilang nikmat mengajar. Saya disuruh mengajar online lah, hantar tu tak seronok mengajar online. Nikmat mengajar online ni tidak seperti mengajar orang ada dekat depan. Mengajar pelajar online tak, mengajar tak seronok. Nak duduk kat depan juga. Bukan main bersyukurnya naik 15 hari bulan ni, alhamdulillah boleh mengajar. Maknanya kita rasa hilang nikmat. Jadi nikmat, sesuatu nikmat ni hanya dapat dirasai ianya nikmat bila dia hilang. Bila dia tak ada, kita rasalah nikmat. Saya bagi contoh, sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni saya tak boleh sembahyang Jumaat sebelah minggu. Minggu ke-12 tu Kelantan boleh dah 40 orang waktu tu. Dah boleh 40 orang. Johor belum lagi. Kelantan boleh dulu 40 orang. Johor masih lagi 12 orang. Bila boleh 40 orang tu, saya telefon lah AJK. Saya bagi tahu, boleh tak letak nama saya seorang. AJK kata dia nak yang mustautin ustaz, untuk cukup bilangan 40 orang tu. Jadi ustaz ni ustaz mukim, bukan orang, sebab ustaz mustautin Johor dia kata. Jadi tak boleh nak kira dalam golongan 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i, untuk kira jumlah Jumaat ialah 40 orang lelaki yang mustautin. Adapun orang mukim, dia wajib sembahyang Jumaat tapi tidak dikira dalam bilangan tu. Jadi ustaz ni kalau masuk ustaz seorang, tak cukup lah 40 orang geng-geng kami. Saya kata gini, carilah lebih seorang dua, lepas-lepas saya nak masuk juga, saya kata. Tak apalah, ustaz minta, saya usahakanlah. Dia pun cari lebih. Adalah ruang-ruang boleh masuk lebih untuk cukup 40 orang kampung saya. Jadi nak masuk saya seorang. Tapi dia kata tak boleh, penuh juga, ustaz lambat. Allah, tak apalah. Sehinggalah pukul 12.45 hari Jumaat. 12.45 hari Jumaat, AJK call, ustaz, kuat ustaz doa, dia kata. Baru je tok mulu telefon, dia tak boleh datang, dia demam. Jadi saya tu ambil ustaz, dia kata, ustaz ni doa kuat sampai boleh hari ni. Letak telefon, menangis. Menangis. Isteri saya kata, kenapa menangis? Boleh pergi Jumaat? Tak pernah menangis aku pergi Jumaat. Itulah kali pertama saya menangis sebab boleh pergi Jumaat. Masuk tandah mandi, kalau seronoknya boleh pergi Jumaat. Waktu itulah kita menghayati betapa nikmatnya Jumaat. Sebelum ni tak pernah rasa nikmat Jumaat, betul? Betapa besarnya nikmat Jumaat. Allah, dan saya kata, duduk dalam masjid tu, duduk fikir Allah, 40 orang, 41, 42, ada 43 orang lebih kurang. Allah pilih aku, menangis nikmat Jumaat. Sebelum ni ada rasa nikmat Jumaat? Tak rasa. Bukti tak rasa, datang lewat. Kalau rasa nikmat Jumaat, dia datang awal, dia datang lewat sebab dia rasa Jumaat biasa je lah. Nak bagi tahu nikmatnya Jumaat. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada hilangnya nikmat-Mu. Sama juga nikmat sujud. Ketika saya operate tahun 2006, 25 jahitan. Tak boleh nak sujud. Semayang 3 bulan tak boleh sujud. 3 bulan tak boleh sujud, tuan-puan. Bila 3 bulan tak boleh sujud, bila boleh sujud tu, hari pertama boleh sujud, saya semayang Isyak. Nak sujud boleh kot. Bila boleh sujud tu dia menangis, ya Allah, 3 bulan aku tak boleh sujud ni, baru boleh sujud. Menangis dia lain macam. Nikmatnya apa nama?
Sujud hanya dapat dinikmati setelah hilang. Sama juga nikmat buang air. Kita buang air biasa je tak rasa nikmat. Cuba tak boleh buang air. Saya kena waktu operate dulu tak boleh buang air kecil. Tak tahu nak buang macam mana. Menangis sakitnya, ya Allah, tak boleh buang air kecil. Sehingga tak tahu nak buang macam mana, panggil nurse. Panggil. Tak apalah, masukkan wire lah. Sakit pun sakit lah. Aku tak tahan dah buang kecil. Nurse kata tak boleh masuk wire, kena minta doktor dulu. Tak ada, sakit sangat ni. Tak, dia nak supaya awak ni boleh secara normal. Takkan nak wire sampai bila-bila. Sebab bila tak boleh kencing, dia bubuh wire. Bila operate, dia bubuh wire tu kan dalam apa kemaluan tu. Bila dah habis operate, dia cabut wire tu. Bila cabut, dia suruh saya kencing secara normal lah. Jadi nak kencing secara normal sebab dah masuk wire sebelum ni, dah kencing dengan wire. Bila keluar, nak normalkan pula, tak jadi normal, tak keluar air kencing. Saya panggil nurse kata tak boleh. Ajar, ingat ini tanda apa? Katil situ. Tak tahan, sakit. Panggil nurse pun kata, panggil doktor kata kesian sangat, masuk wire, masuk mulut. Sakit nak masuk tu, masuk wire dalam kemaluan tu memang sakit. Tapi hilang sakit itu kerana sakit kencing. Tak tahan, sakit tadi kencing. Masuk je wire keluar. Lega. Penuh apa nama tangki dia penuh. Duk petang kan, doktor kata kena cabut pula. Cabut. Nak kencing polok, menangis polok saya kata. Sudahlah macam mana. Seksalah ya Allah tak boleh kencing. Bila cakap tak tahu macam mana, saya cakap angkat saya pergi tandas. Angkat pergi tandas. Biarlah operate sakit pun, angkat pergi tandas. Kok boleh kencing kat tandas, sini tak boleh kencing. Angkat pergi tandas, letak je punggung atas pokok tandas, terus kencing. Waktu kencing tu, ya Allah, alhamdulillah, nikmatnya kencing. Bila keluar daripada tandas tu, saya baca doa, buat doa keluar tandas, menangis waktu tu. Tak pernah saya baca doa keluar tandas menangis. Lepas keluar, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa 'afani. Menangis. Sebelum ni saya baca dah doa tu, tapi tak pernah menangis. Sebab makna dia, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan daripada aku rasa sakit, azab, kesakitan, sakit sungguh ya Allah. Wa'afani, dan mengafiat sejahterakan aku. Jadi saya baca dengan penuh perasaan. Nangis baru tahu nikmatnya buang air. Kenapa? Sebab hilang nikmat buang air. Ketika ada nikmat buang air biasa je. Tak ada dah apa nama nak menangis baca doa. Itulah dia bila Allah tarik nikmat. Sebab tu Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku mohon engkau jauhkan aku daripada hilang nikmatmu. Kedua, wa tahawuli afiatik. Mohon ya Allah engkau jauhkan aku daripada bertukar sejahtera kepada tak sejahtera. Yang ketiga, wa fujaati niqmatik. Mohon ya Allah engkau selamatkan aku daripada bala yang mengejut, wa jami'i sakhatik, dan daripada kemurkaanmu, yang semua kemurkaanmu. Mohon Allah Ta'ala jawabkan. Ini juga doa yang dibaca oleh Menteri Agama kita ketika mana wabak pandemik baru ni. Dia baca beberapa senarai doa yang saya ambil dan saya hafal, saya tulis mula, sebarkan supaya pakat baca mereka. Diajar oleh Menteri Puhati. Menteri ajar doa tu dalam doa dia. Jadi ini hikmat Allah Ta'ala bagi COVID kat kita, dapat belajar doa Nabi dan dapat tahu nikmat sesuatu yang sebelum ini kita rasa tak berapa nikmat. Contoh sembahyang Jumaat dan sebagainya, dapat rezeki. Itu yang seterusnya hikmah seterusnya ialah bagaimana kita mampu untuk membantu orang lain. Waktu ni lah alhamdulillah, saya syukur banyak-banyak orang Malaysia ni baik-baik. Masjid-masjid hantar sumbangan situ, sumbangan sini. Pengetua sekolah saya masuk dalam grup cikgu-cikgu. Dia kata kita minta cikgu-cikgu cari siapa-siapa yang susah ni kalangan anak murid dia, kita kena ziarahi dan tanya. Sebab mengikut bancian sekolah saya, 38% ibu bapa kerja Singapura. Sebab kita buat bancian baru ni, terbaru ni nak naik sekolah ni, kita buat bancian ayah kerja kat mana. 38% pelajar sekolah saya mak ayah dia kerja Singapura.
dan amat terkesan sebab tak dapat kerja. Jadi waktu tu bila tahu bancian macam tu, kumpul duit, cari rumah orang ni, pergi. Saya kata baiknya orang-orang yang senang di Malaysia ni membantu orang-orang yang susah. Oleh kerana bantuan orang senang terhadap orang susah, mungkin Allah melihat. Mungkin, dan kita yakin Allah lihat. Yakin Allah Ta'ala melihat, dan Allah Ta'ala mungkin keberkatan orang Malaysia ni tak lupa kepada orang susah. Abid Liu sampai Zarina Anjuli pun buat kerja juga, nak bagi tahu. Pakat tolong belaka. Alhamdulillah, mungkin sebab berkat pakat tolong tu Allah selesaikan COVID di Malaysia ni cepat sikit, betul tak? Mana tahu berkat orang duk tolong orang susah ni. Susah sungguh tuan-puan. Saya telefon Thailand, sebab saya tahu orang Thailand ni tidaklah macam orang Malaysia. Orang Malaysia susah pun dia dapat juga 1,600 sebulan, yang gaji bawah daripada 8,000 dapat 1,000, bukan sebulan, BPN baru ni kan dapatlah. Orang Thailand tak dapat. Saya tadi pun Ustaz Ghazali, saya tanya Ustaz Ghazali, Ustaz, macam mana orang Thailand, orang kampung hantar? Kampung anda susah sungguh, mak saudara anda Masya Allah kesian, susahnya. Jadi anda minta hantar tolong ni lah, tolong bagi duit kat dia lah, tolong pergi anda bank in. Masalahnya hantar bank in duit tu, anda nak pergi ambil kat Kota Panjang tak boleh. Hantar guna duit hantar dulu, tolong mak saudara anda. Bagi tahu pada Ustaz Ghazali. Sebab kampung anda pun boleh tahan juga. Kampung hantar macam mana? Kampung anda kesian Ustaz Rifki, dia kata kampung munduk. Sebab semua kampung munduk boleh dikatakan hampir 90% kerja sepadan. Mana dia keluar Kerantau Panjang, masuk, keluar, masuk. Jadi sekarang dah tutup. Oh susah, dia kata. Sehingga ada seorang datang rumah anda Ustaz Rifki, bawa pisau pergi tunjuk pisau. Inilah pisau paling cantik di dapur rumah anda. Maka minta Ustaz Ghazali beli, bayar dengan beras. Berlaku sistem barter. Dia nak jual pisau dia nak suruh Ustaz Ghazali bagi beras. Ana menangis Ustaz Rifki, dia kata. Kalau nak beras tak apalah, dia kata. Ambil je lah, tak usah duk tukar dengan pisau lah. Sampai tahap tu kesusahan duit. Lepas tu kata Ustaz Ghazali, Allah Ta'ala ni tahu kita susah. Tiba-tiba turun peruntukan duit daripada Turki untuk sekolah anak buat bangunan. Sebab Turki ni, ni satu benda Turki buat. Turki dia buat likulli saffin yatimun, istilah dia Erdogan buat likulli saffin yatimun. Setiap kelas di sekolah yang ada di Turki mesti ada seorang anak yatim yang dia sponsor. Jadi Turki buat, Erdogan minta supaya kanak-kanak yang ada mak ayah ni, yang bukan anak yatim ni, dia pergi sekolah, dia kena masukkan duit dalam tabung setiap hari. Ikut dia lah, 20 sen ke RM1 ke apa. Dan tabung ini akan dikumpul dan dibawa ke negara-negara susah, antaranya Thailand, kepada anak-anak yatim. Erdogan kata, awak yang ada mak ayah di negara Turki ni kena bantu orang yang tidak ada mak ayah di negara-negara susah. Jadi duit-duit yang dikumpul tu dibawa di negara-negara susah, antaranya Thailand. Jadi pegawai IHH Turki datang ke Thailand, jumpa sekolah Ustaz Ghazali, ada bangunan untuk buat tempat anak yatim. Maka dia bagi peruntukan sebanyak RM650,000. Ustaz Ghazali pun buat bangunan. Itu 2-3-4 tahun lepas. Buat bangunan. Kemudian dia datang balik, dia terkejut tengok bangunan besar cantik dengan RM650,000 je. Terkejut dia. Bagaimana besar? Sebab Ustaz Ghazali kata ini bangunan duit Turki dah, kami dah buat. Terkejut dia. Macam mana awak boleh jimat cermat sampai sebesar ni bangunan, sedangkan kami bagi pada orang RM650,000 boleh sikit je. Padahal campur duit orang Pulau Indah. Waktu saya ceramah minta duit kat sini, campur duit orang Pulau Indah, jadi nampak besar. Dia rasa baguslah sekolah ni. Kemudian dia turunkan peruntukan sekali lagi. Bila? Waktu wabak baru ni. Ketika orang kampung susah, dia turun peruntukan, dapat duit tu. Ustaz Ghazali kata, mari orang kampung semua kerja kat sini, duit ada. Maka orang kampung pun dapat kerja kat situ yang susah-susah, buat bangunan, kejap aja siap bangunan. Dia tak ada duit ni, pakat buat bangunan, dapatlah gaji daripada sekolah tu. Sekolah tu menggaji duit Turki.
Jadi Ustaz Al-Ghazi kata selesai masalah dia. Orang kampung dapat kerja dengan duit duit peruntukan orang Turki tu. Syukur alhamdulillah. Nak bagi tahu susahnya orang zaman tu. Waktu tu susahnya. Kita alhamdulillah pegawai kerajaan rasa tak susah sangat. Rumah tak kena bayar, kereta tak kena bayar, pejabat tak kena pergi. Si ada kampung lagi 3 bulan. Taklah susah sangat lagi tu nya. Senang je. Saya pula lagi untung duduk 3 bulan nasi kerabu baru RM3.5 daging bakar kat Kelantan. Allah, saya kata murah-murah nasi kat Kelantan. Lepas tu gaji jalan, jabat tak kena pergi. Oh syukur banyak, saya kata Allah bagi kat kita banyak. Allah uji orang lain. Jadi ini juga ujian Allah kepada orang senang, supaya orang senang ni ingat orang susah. Tapi orang Malaysia ni alhamdulillah mereka ingat orang susah. Ada banyak program-program yang dilaksanakan. Moga-moga dengan sebab itulah Allah Ta'ala angkat ujian ini secepat mungkin. Saya rasa itu antara hikmah-hikmah yang boleh kita lihat daripada Covid ni. Kita rasa yang pertama, kita rasa kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua kita belajar bahawasanya setiap masalah ada panduan daripada para salafus salih, daripada Nabi SAW ada panduan nak selesaikan. Yang ketiga ada doa-doa yang Nabi ajarkan yang boleh kita amalkan. Yang keempat yang kita belajar, kita dapat merasai nikmatnya sesuatu yang biasa kita rasai bila ia hilang daripada kita, antaranya solat Jumaat. Dan yang kelima, kita dapat membantu golongan-golongan yang susah. 5 hikmah ni mungkinlah menjadi penyebab untuk kita diangkatkan ujian bila kita hayati betul-betul hikmah ini. Moga-moga Allah Ta'ala selesaikan masalah kita. Dan saya mohon sekali lagi untuk kita baca doa banyak-banyak supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jumpakan vaksin ni secepat mungkin. Itu tugas kita. Jadi doa tu kita baca sama-sama. Doa yang saya kongsi pada hari ini, kita baca sama-sama sebagai kita mengamalkan doa Nabi. Dan kita nak saham kita pun untuk menyelesaikan masalah ini masuk juga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya minta sama-sama doa. Saya baca, tuan-puan ikut. InsyaAllah nanti saya post doa tu dalam grup tuan-puan. Saya post, tuan-puan boleh amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan semua penyakit yang berbahaya. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon Engkau lindungi kami daripada ujian bala yang berat, daripada bahaya-bahaya dan kecelakaan, daripada ketentuan-ketentuan yang buruk, dan daripada para musuh yang sentiasa mengambil peluang. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami mohon agar Engkau lindungi kami daripada hilangnya nikmat, daripada bertukarnya sejahtera kepada bahaya,
daripada wabak-wabak dan bala-bala yang mengejut, dan daripada segala kemurkaan-Mu. Allahumma dawina bidawaika washfina bishifaika wa'afina min balaika wasrif anna al-adha wal amrada wal asqama wal waba'a birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ubatilah kami dengan ubat dari sisi-Mu, sembuhkanlah kami dengan penawar dari sisi-Mu, sejahterakan kami dari bala ujian-Mu, hindarkan daripada kami segala kesakitan, segala penyakit-penyakit, segala wabak-wabak dengan rahmat kasih sayang-Mu jua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah doa-doa tu nanti saya akan dah ada dalam handphone tu. Saya akan forward pada siapa-siapa lah, pada Dr. Idris ke. InsyaAllah Dr. Idris mohon share dalam grup insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.